Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, di sini ada ditunjukkan contoh mudah, contoh penulisan laporan kerja lapangan geografi tingkatan 2 bagi tajuk pengangkutan awam, public transport di kawasan kajian masing-masing. Okey, sekarang ni yang kita tengok ni ialah contoh front page, muka depan. Murid-murid boleh melaksanakan laporan kerja lapangan ni either menggunakan A4 paper, plain white A4 paper ataupun kertas test pad, kertas kajang tu. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Jadual kerja. So, ada tarikh bermula dengan yang the first one ialah mendengar taklimat kerja lapangan geografi. Okey, kita catatkan tarikh, hari. Disampaikan oleh siapa, dan seterusnya lah jadual kerja yang lain murid-murid boleh tengok. Oleh kerana bahagian catatan ni ikut kesesuaian kalau buat di sekolah lah. Macam sekarang ni buat di rumah masing-masing, sebab itulah saya tulis PDPR, pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Next, barulah senarai kandungan. Tengok nombor 1.0 penghargaan, pendahuluan. Nombor 3 objektif kajian. Nombor 4 kawasan kajian. Nombor 5 kaedah kajian. Nombor 6 hasil kajian. Nombor 6 ni markah paling besar lah. All the details about the kajian. Nombor 7 rumusan. Nombor 8 rujukan, reference. 8.1 buku, nanti kita tengok details dia kemudian. Orang sumber, internet dan lampiran. Okey, 1.0 penghargaan, kamu boleh baca penghargaan kepada pengetua, kepada cikgu, kepada ibu bapa atau penjaga jika ada rakan-rakan ke yang membantu kamu sepanjang penghasilan laporan ini. Next, 2.0 introduction, pendahuluan. Saya telah menjalankan kajian tentang public transport, pengangkutan awam di contoh Taman Bukit Mewah. Di mana lokasi rumah kamu? So, public transport yang ada di rumah kamu, contoh tengok yang warna merah ni, MRT, bus rapid, taksi, e-panggilan. E-panggilan ni contoh Grab lah Yang bergaris merah ni saja yang kamu perlu tukar mengikut kesesuaian. Taman kamu, lokasi kamu, mengikut kesesuaian kajian kamu. Okey? Next. Objektif kajian. Okey, kamu telah jalankan kerja lapangan ni di mana kamu mention, dan the purpose kajian ni dibuat untuk, kamu boleh baca seterusnya. Next, kawasan kajian. So, nombor 4.0 ni dan seterusnya ni ialah perincian, details about lokasi kamu. Kamu tengok bentuk muka buminya, kawasan kajian kamu ni macam mana, under Majlis Perbandaran Kajang. For example, dekat sini jumlah penduduk kawasan kamu lebih kurang berapa orang. Tu kamu kena carilah. Again, masih di bawah 4.0 Tadi kita 4.0. Details mengenai kawasan kajian. Di sini kamu perlu paparkan juga peta. Peta kawasan kajian kamu, kawasan rumah kamu. Sama ada kamu print ataupun kamu draw, kamu lukis. Dan sedikit petunjuk lah. Ikut kesesuaian. Ada masjid, ada Petronas dan sebagainya. Next. 5.0 kaedah. Kamu jalankan kajian ni, menggunakan kaedah. For example, this one, the first one, pemerhatian, observation, temu bual. Kamu mungkin ada temu bual, maybe bapa kamu yang telah lama duduk di kawasan ni. Kamu ada temu bual bapa kamu, macam mana kawasan public transport di sini, harga kalau naik taksi berapa ringgit kena bayar pergi ke bandar Kajang, for example. Dan reference, rujukan jika ada. 6.0 ni paling penting, paling banyak markah di sini. Okey, 6.1 konsep dan takrif pengangkutan awam. Okey, di sini, dan jenis-jenis pengangkutan awam. So, di Taman Bukit Mewah, for example, ada pengangkutan awam apa? Public transport apa? Bus dan taksi, for example, maybe. Kalau ada MRT. So, you cerita details about pengangkutan awam tu di 6.2. Next. 6.3.
bahagian 6.3 ni kamu akan tulis, kamu akan ceritakan mengapa public transport di kawasan rumah kamu, di kawasan kajian kamu penting. Why? Number 1, number 2, number 3. Mungkin boleh kurangkan traffic jam guna public transport ni. Maybe guna public transport boleh jimatkan kos. Tak payah isi minyak kan mahal kan, harga petrol. So ini maybe boleh jimatkan kos. Nak pergi bandar maybe just perlu bayar about RM4 ke kalau naik Grab. Kalau naik kereta mungkin macam mana. So kamu kena explain itu semua di sini. 6.4 problems, masalah. Pengangkutan awam ni ada tak menimbulkan masalah di kawasan kamu? Contoh, masalah pencemaran udara. Maybe bus rapid mengeluarkan pencemaran udara yang berbahaya. Dan kamu cerita yang lain lah. Dan di sini ada contoh peta bulat mengenai masalah pengangkutan awam di Taman Bukit Mewah. So, problems public transport ni, number 1 kat sini ada tulis lambat, jangka masa lama, kos bahan api, beli petrol, beli minyak mahal, minyak kenderaan, pencemaran udara ke. Ini semua, all the details ni, mana kamu dapat ni? Daripada maybe you ask your teacher, maybe you ask your friends, maybe you ask respondent. Respondent ni orang-orang yang jawab awak punya questionnaire, soal selidik. Sekejap lagi kita tengok. Dan maybe you ask your parents. Ataupun awak dapat daripada library, maybe fine, tulis buku-buku di library. Awak dapat daripada internet, fine, tulis kat sini, kat internet. Dan cadangan, apa yang mungkin boleh kita laksanakan, mungkin kita boleh cadangkan untuk kurangkan problem. Contoh, tadi antara problemnya ialah pencemaran udara. So, cadangan nak kurangkan masalah pencemaran udara tu ialah maybe kita kuat kuasakan undang-undang kan. Tengok mungkin awak boleh temu bual Encik Samsul bin Johan. Maybe you can ask your father, ayah, macam mana agaknya untuk kita, ada idea tak macam mana untuk kita kurangkan pencemaran udara yang telah dilaksanakan, yang telah disumbangkan oleh bus rapid, for example. You tanya bapa kamu dan you tulis nama bapa kamu di sini. Contoh, kempen alam sekitar. Siapa yang kamu soal jawab? Siapa yang kamu tanya? Mana dapatan kamu? Kamu tulis. And the last one, rumusan. So, kesimpulannya, pengangkutan awam di taman kamu ialah bas, ialah e-panggilan, Grab dan sebagainya. So, kamu cerita rumusan. Rujukan. Semua rujukan, reference, kalau buku, kamu tulis format begini. Tengok, pengarang. Ni tahun buku tu dikeluarkan. Boleh tengok biasanya pada front page. Tajuk buku. Ini buku teks Nama pengarang buku teks. Tajuk buku teks tahun buku teks dikeluarkan. Tajuk buku teks. Dan percetakan siapa? Percetakan Saufi. Ini semua maklumat ni ada dipaparkan di buku. Normally di front page. Kulit buku. Orang sumber 8.2. Orang sumber ni ialah maklumat diri orang-orang yang telah kamu temu ramah, orang-orang yang telah kamu tanyakan soalan. So, number 1 maybe kamu ada tanya soalan pada Encik Jaya. Number 2 maybe ada pada Encik Zahid. Sedikit information mengenai orang sumber ni kamu boleh catatkan di sini Next, 8.3 internet. Kalau kamu ada buat carian di internet, so what is the title dan the links? Tarikh ke maklumat mengenai carian tersebut. Sila catatkan di sini. Seberapa banyak yang ada lah, catat saja. 2 pages lah. Okey, lampiran. Lampiran ni kamu kena paparkan borang soal selidik. Semua orang akan ada borang soal selidik. Minimum dalam 10 borang soal selidik kamu kena beri, mungkin kepada jiran-jiran kamu, mungkin kepada rakan-rakan yang duduk di kawasan kajian, yang tinggal berdekatan kawasan kajian kamu, kawasan perumahan kamu. Okey? Ini kamu kumpulkan balik setelah mereka jawab, kamu kumpulkan semula dan kamu lampirkan, letakkan semuanya di sini, di 9.0. Di bahagian lampiran ni juga, bukan sekadar ada borang soal selidik, segala catatan, gambar,
atau sebagainya, kamu letakkan di tajuk 9.0 lampiran. Contohnya, kamu ada buat catatan temu bual ketika kamu menemu bual jiran kamu mengenai public transport di taman kamu. Fine. Catatan kamu tu walaupun comot, tulisan kamu cakar ayam, kamu lampirkan juga di sini. Selain itu, kamu mungkin boleh ambil gambar kenderaan-kenderaan awam di kawasan taman kamu, dan gambar-gambar tersebut kamu lampirkan juga di bahagian ini, 9.0 lampiran. Okay, that's all. Terima kasih.